Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 7445 dilakukan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. OPR kekal 3%. Keputusan itu dibuat dalam mesyuarat kedua Jawatankuasa Dasar Moneteri MPC Bank Negara. Pada tahap OPR semasa, pendirian Dasar Moneteri terus menyokong ekonomi dan konsisten dengan penilaian semasa berhubung prospek inflasi dan pertumbuhan. MPC tetap waspada terhadap perkembangan semasa dan memastikan pendirian Dasar Moneteri kekal kondusif untuk pertumbuhan ekonomi mampan dalam keadaan harga yang stabil. Lawatan rasmi Perdana Menteri ke Australia disifatkan berjaya terutama dalam prospek pelaburan ke Malaysia. Ia juga membuka jalan kepada kemajuan ketara dalam pelbagai sektor seperti politik, ekonomi, pendidikan dan budaya. Pendekatan komunikasi secara terus dengan rakan dagang menjadikan perbincangan dua hala mampu capai kata sepakat sekaligus beri impak positif kepada pelaburan, kerjasama dalam sukan, pendidikan dan penyelidikan termasuk penelitian vaksin. Dalam pada itu, Perdana Menteri seru pelabur dan perniagaan dari Australia serta ASEAN beri pertimbangan serius terhadap Malaysia. Justru beliau tekankan pentingnya kestabilan politik, kejelasan dasar dan tadbir urus yang cekap untuk tingkatkan keyakinan pelabur. Bagi menjayakan misi berkenaan, penting untuk fokuskan keutamaan pembangunan negara. MCMC diminta turunkan hantaran Ahmadi Agama Keamanan dan Cahaya yang menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri juga meminta Jabatan Agama Islam Negeri untuk siasat agar ajaran tersebut tidak tersebar di seluruh negara. Kerjasama turut dijalankan bersama PDRM. Tambahnya, pihak berkuasa tidak dapat menjejaki kumpulan berkenaan berikutan mereka kini berada di luar negara. Hanya 16 atau 2.14% daripada 746 projek bawah KKR di seluruh negara dikenal pasti sebagai projek sakit. Menterinya berkata ia berikutan kelewatan pembinaan oleh pihak kontraktor. Faktor utamanya ialah masalah kewangan selain pandemik dan kekurangan bahan. Ibu kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan membuat laporan polis susulan menerima nota ugutan di rumahnya di Air Tawar Manjung. Polis menerima laporan dibuat pesara berusia 76 tahun itu di IPD Manjung pada pukul 10.15 pagi semalam. Kes berkenaan masih dalam siasatan dan diklasifikasikan di bawah Seksyen 507 Kanun Keseksaan. Sebuah blok rumah panjang di Kampung Long Kerangan di Marudi, Miri musnah dalam kebakaran pada Rabu. Menurut bomba, kebakaran itu memusnahkan 16 pintu bilik struktur tidak kekal. Kampung Long Kerangan terletak kira-kira 98 km dari BBP Marudi dan hanya dapat diakses menggunakan laluan balak. Bagaimanapun, tiada kemenangan jiwa dilaporkan dalam kejadian tersebut. Melaka catatkan jumlah kerugian bagi kes jenayah siber sebanyak 38.4 juta ringgit pada 2023. Statistik itu melibatkan 1,354 kes penipuan dalam talian. Susulan itu, kerajaan negeri dan agensi terlibat akan lebih giat menjalankan kempen advokasi mengenai jenayah siber pada tahun ini. Jawatankuasa MAIS sedang memantau pengajaran dan bahan dakwah yang disebarkan secara dalam talian yang dipercayai bercanggah dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Jawatankuasa itu akan berusaha mengekang dan mengawal kegiatan dakwah secara dalam talian yang bertentangan dengan enakmen fatwa serta Undang-Undang Syariah Selangor. Pelbagai inisiatif dilaksanakan JAIS termasuk penyediaan silibus akidah di sekolah rendah dan menengah seliaannya. 43,347 aduan berkaitan ke penggunaan diterima KPDN tahun lepas. Ia meningkat berbanding tahun sebelumnya iaitu 29,265. Timbalan Menteri berkata 7 saluran aduan disediakan seperti kod QR, WhatsApp dan portal e-aduan. Semakin ramai pengguna memanfaatkan aplikasi MyJPJ di Terengganu. Buktinya, 403 daripada 600 aduan diterima disalur menerusi aplikasi berkenaan. Pengarah JPJ Negeri berkata ini jelas menunjukkan kesedaran masyarakat mengenai isu keselamatan dan tidak melepaskan tanggungjawab kepada pihak berkuasa semata-mata.
5,187 permohonan taraf kewarganegaraan bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan sudah dikeluarkan keputusannya. Menteri Dalam Negeri berkata ia bagi tempoh Disember 2022 hingga Disember tahun lalu. Jumlah itu susulan kerajaan memendekkan tempoh proses permohonan daripada setahun kepada 3 bulan sejak 2020. Kerajaan mengalu-alukan cadangan kedai serbaneka gunakan mesin layan diri untuk jual minuman beralkohol. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri berkata ia bagi menangani kebimbangan umat Islam yang terpaksa kendalikan produk tersebut di tempat kerja. Bagi individu yang sedang cari jalan keluar daripada bekerja di premis menjual arak, pihaknya menawarkan bantuan sementara menerusi Pusat Zakat dan Majlis Agama Islam sehingga mereka mendapat pekerjaan sesuai. Kad perakuan media bukan lesen untuk jadi wartawan. Sebaliknya, menurut Menteri Komunikasi, ia medium pemudah cara bagi pengamal media untuk membuat liputan terutama program rasmi kerajaan. Tempoh sah laku baharu kad perakuan media untuk semua organisasi telah dikemas kini Jabatan Penerangan. Sultan Perak berkenan berangkat ke Majlis Penutup dan Penyampaian Hadiah Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat negeri. Sultan Nazrin berkenan menyampaikan hadiah kepada Johan Kari, Dr. Anwar Hasin dan Qaryah Tilawah Puteri Kalimatul Azwa Hamid. Mereka membawa pulang wang tunai RM10,000, sijil serta pakej haji bernilai RM10,000. Bagi hafazan lelaki, Muhammad Adib Ahmad Ruzaini muncul juara manakala Allama Al-Aini Abdul Aziz memenangi kategori wanita. Sultan Pahang titahkan agar kerajaan negeri pertimbang cadangan wujudkan Fakulti Al-Quran di Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah. Sebelum ini, Fakulti Hadis juga telah diwujudkan di universiti sama. Baginda berharap ESCO dapat bekerjasama dengan pihak universiti untuk jalankan kajian dan meneliti cadangan mewujudkan Universiti Al-Quran. Kemas melancarkan sistem e-rancangan pengajaran harian secara luar talian dalam usaha ke arah penulisan secara digital. Penggunaan sistem dalam talian akan dilaksanakan menjelang September ini. Sistem berkenaan akan bermula pada sesi persekolahan 10 Mac ini. Sistem tersebut dibangunkan sepenuhnya oleh pendidik masyarakat Tabika Kemas dan akan diperluas di semua Tabika Kemas seluruh negara. Menjelang Ramadan, lebih banyak pihak swasta dan NGO diseru bantu golongan kurang berkemampuan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata pihaknya sedia memberikan data dan maklumat golongan sasar terbabit bagi memudahkan proses agihan bantuan. Usaha berkenaan juga jadi platform menyatupadukan dan eratkan lagi hubungan kekeluargaan. Kerajaan Negeri Melaka membelanjakan RM20.7 juta dalam usaha membantu golongan OKU pada tahun lepas. Daripada jumlah itu, lebih RM3 juta dibelanjakan bagi bantuan keuangan kepada PPDK. RM7.765 juta pula digunakan bagi bayaran allowance murid berkeperluan pendidikan khas. Lebih RM1.61 juta diperuntuk dalam RM ke-12 bagi projek penilaian potensi pembangunan Perlis Geopark untuk pengekalan dan pemeliharaan sumber semula jadi negara. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam berkata, projek itu bagi membantu kerajaan negeri dari sudut teknikal termasuk kajian saintifik tentang sumber geotapak dan program kesedaran bersama masyarakat. 2 anggota polis antara 4 mangsa yang masih hilang dalam insiden bot karam di Sungai Batang Baleh berdekatan JT SK Lepoh Baleh petang semalam. Polis berkata ketika kejadian, kedua-dua anggota polis itu dalam perjalanan dari Kuching ke Ngetuli, Kapit dengan mengiringi bahan letupan seberat 35 kg. Setakat ini, keempat-empat mangsa belum ditemukan dan pencarian disambung hari ini. Seramai 10,413 warga PDRM lain-lain pangkat menerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2023. Jumlah tersebut adalah berdasarkan kuota pemberian APC diperuntukkan kepada warga PDRM berdasarkan kiraan 8% kuota yang telah ditetapkan. Daripada jumlah itu, seramai 1,068 adalah pegawai kanan polis, 8,376 pegawai rendah polis dan selebihnya pegawai awam menerima anugerah ini.
Sebanyak 10 kategori dipertandingkan di ASEAN Food and Travel Award 2024. Antaranya hospitality, restoran, makanan dan minuman, kemudahan kesihatan, pusat kecantikan, agensi pelancongan dan lain-lain. Hospital Gleneagle Medini Johor diiktiraf sebagai hospital terbaik untuk pelancongan perubatan, manakala Minute Steak Hub memenangi anugerah jenama makanan dan minuman Malaysia. Angkasa sasar baki 203 koperasi kredit yang berdaftar di bawahnya menggunakan sistem pelaporan kredit menjelang hujung tahun ini. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, setakat ini 563 koperasi berdaftar bawah angkasa. Daripada jumlah itu, 360 koperasi termasuk 2 buah bank sudah menggunakan sistem itu bagi melonjakkan standard dan kualiti koperasi di Malaysia setaraf dengan institusi pembiayaan lain. Malaysia-China menandatangani MOU untuk perkukuh kerjasama industri, teknologi dan inovatif. Menteri Mosty berkata, 3 fokus utama diberi tumpuan iaitu Perikatan Industri Inovasi Teknologi, Institut Ketukangan Moden Ekonomi Digital dan Perkongsian Pengeluaran serta peruncitan produk musangking. Permintaan penumpang global pada Januari lalu meningkat 16.6%. Ia menandakan permulaan kukuh industri penerbangan di sebalik ketidaktentuan ekonomik dan geopolitik. Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa memaklumkan permintaan berdasarkan hasil penumpang bagi setiap kilometer RPK melonjak 20.8%, manakala domestik naik 10.4%. Transformasi digital dalam sektor perbankan dilihat berkembang maju di Malaysia. Pengerusi Kelab Ekonomi Kuala Lumpur berkata, bank-bank kini mula menyerap ilmu dan program berkaitan pendigitalan demi menawarkan perkhidmatan yang pantas dan dinamik kepada pelanggan. Namun masih banyak institusi perbankan memilih konsep perbankan hybrid iaitu gabungan perkhidmatan digital dan kepakaran manusia. 75 projek industri teknologi maklumat dan telekomunikasi diluluskan di Selangor untuk tempoh Januari hingga September 2023. Esko Negeri memaklumkan kesemua projek melibatkan nilai pelaburan RM5.42 bilion. Daripada jumlah itu, RM3.27 bilion daripada pelaburan tempatan, RM2.15 bilion pula daripada pelaburan asing. Afrika Selatan failkan permintaan segera untuk langkah sementara tambahan dan pindah keputusan sementara Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ dalam kes genosid terhadap Israel. Afrika Selatan dalam permintaan baharunya berkata ia dibuat berikutan fakta baharu dan perubahan dalam situasi di Gaza khususnya kebuluran yang meluas. China sokong keanggotaan penuh Palestin dalam PBB. Negara tembok besar itu turut seru beberapa anggota Majlis Keselamatan PBB agar tidak halang proses itu. Menurut Menteri Luar China, mereka sentiasa komited kepada penyelesaian yang komprehensif, adil dan berkekalan terhadap isu Palestin. Palestin telah diberikan status negara pemerhati pada Perhimpunan Agung PBB edisi 2012. Britain desak negara haram Israel lepaskan aliran bantuan masuk ke Gaza. Ia susulan wilayah tersebut mengalami krisis kemanusiaan teruk. Menurut Menteri Luar United Kingdom, amat bimbang dengan situasi yang berlaku akibat serangan Israel di Rafah. PBB sebelum ini suarakan kebimbangan mengenai keadaan penduduk Gaza yang kini berada di ambang kebuluran ekoran kekurangan makanan dan air. Sementara itu, Suruhanjaya Kesatuan Eropah EU akan salurkan 50 juta euro kepada agensi PBB untuk bantu kemanusiaan di Palestin. Bantuan keseluruhan kepada rakyat Palestin juga akan ditingkatkan sebanyak 68 juta euro tahun ini untuk bantu orang awam yang teruk terkesan akibat perang. Perkara itu dinyatakan Pesuruhjaya Bantuan Kemanusiaan EU ketika melawat kamp pelarian di Ramallah, tebing barat. Sweden kini sah menjadi anggota ke-32 Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Bendera Sweden dijangka dinaikkan Isnin ini di Ibu Pejabat NATO di Brussels. Media tempatan melaporkan Perdana Menteri Sweden akan terima dokumen pengesahan ratifikasi menerusi istiadat. Sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Selamat Hari Wanita. Salam Malaysia Madani.